Okey, so kita nak masuk tajuk leraian daya. Leraian daya ni tajuk kita kena macam mana? Kamu punya imaginatif tu kena buka sikit. Okey, untuk tajuk leraian daya. Okey, kita tengok gambar. Gambar ni, okey, gambar seorang budak lelaki sedang menarik, mengenakan daya tarikan ke atas upih ni. Okey, dan kita tengok arah gerakan budak ni, budak yang pakai baju warna purple ni adalah ke kanan. Okey, arah gerakan dia ke kanan. Okey, tapi kamu lihat arah tarikan budak baju kuning ni, arah dia macam mana? Kita nampak arah dia ke kanan. Kemudian kita nampak arah dia macam mana lagi selain daripada ke kanan? Okey, boleh respon? Selain daripada arah Ke ke atas kanan, tu. okey, Atas ke sini. seolah-olah macam ke atas, betul. Okey, arah daya tarikan ni ke kanan dan juga ke atas. Okey, yang mana kita dah buat dah sebelum ni, apabila ada daya tarikan ke kanan dan ke atas, kita akan dapat satu daya paduan di tengah-tengah ni. Okey, kita dah buat dah dalam tajuk sebelum ni. Okey, jadi untuk tajuk kali ni, apa kita nak buat ialah kita nak leraikan daya yang di tengah-tengah ni. Okay, jadi kita tahu daya di tengah-tengah ni adalah gabungan daya tarikan ke kanan dan daya tarikan ke atas. Bila dia bergabung, dia akan jadi satu daya yang mencondong macam tu. Okey, jadi hari ni kita nak belajar macam mana kita nak kira magnitude dan magnitude untuk daya paduan, magnitude untuk daya daya Fy dan juga daya Fx ataupun kita sebut sebagai daya mengufuk dengan daya menegak. Okey. So itu secara roughly. So kita baca sikit petikan dekat dalam buku teks tu, sebenarnya dia dah terangkan. Okey, Rajah 1.3 menunjukkan seorang budak sedang menarik kawannya. Siapa yang menarik? Budak baju kuning ni. Dalam permainan tarik upih pada hari sukaneka di sekolah. Okey, mengapakah arah gerakan kawannya? Kawannya tu adalah yang warna purple ni. Kenapa arah gerakan budak purple ni ke kanan? Sedangkan okey, ke kanan walaupun arah tindakan daya tarikan mencondong ke atas. Okey, padahal tarik budak baju kuning ni dia tarik seolah-olah macam ke atas. Okey. So kenapa budak ni bergerak ke kanan? Okey, hal ini disebabkan ada daya tarikan. Okey, daya tarikan itu mempunyai dua komponen daya yang berserenjang. Okey, iaitu komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, proses meleraikan satu daya tunggal daripada komponen-komponen daya dinamakan sebagai leraian daya. Okey, jadi kenapa budak ni boleh bergerak ke kanan sedangkan daya tarikan ni kita nampak seolah-olah mencondong ke atas? Sebabnya adalah ada leraian daya, iaitu ada daya mengufuk dan ada daya menegak. Ini kita sebut sebagai daya mengufuk dan ini kita sebut sebagai daya menegak. Okey, boleh faham konsep asas? Boleh faham konsep asas? Faham, cikgu? Okey. Faham, cikgu. Okey, jadi kita tengok gambar di bawah ni. Okey, seorang budak yang duduk atas upih tadi, kita nak tengok dia punya daya yang bertindak ke atas dia macam mana. Okey, kita baca dulu petikan. Okey, daya tarikan yang bertindak ke atas budak boleh dileraikan kepada dua komponen yang berserenjang. Okey, seperti yang ditunjukkan. Okey, daya yang bertindak ke atas budak. Okey, kejap komponen menegak bertujuan untuk mengimbangi berat, manakala komponen mengufuk dapat mengatasi daya geseran dan menggerakkan budak ke arah kanan. Okey, maksudnya kita nak tengok daya tarikan ni. Okey, daya tarikan ni kita boleh leraikan ke Fx
dan kita boleh leraikan ke paksi X dan ini Y. Kita boleh leraikan pada paksi Y dan paksi X. Okey, macam ni. Paksi Y, paksi X. Okey, so kenapa kita kena leraikan ni? Okey, disebabkan paksi Y, Fy ni akan kita imbang dengan berat budak. Tujuan dia adalah untuk mengimbangi berat budak. Okey, manakala Fx, Fx untuk kita nak kira, apakah daya paduan yang boleh menggerakkan budak ni bergerak ke kanan. Okey, jadi itu tujuan dia kenapa kita kena leraikan daya tersebut. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Bukan contoh pula. Kita tengok macam mana step-step untuk kita leraikan daya. Bukan semudah kita lerai macam tu je. Okay, ada step dia. Okay, so kita tengok satu gambar rajah ni. Okay, di mana kita ada sebuah kotak berwarna purple dan daya paduan F ni. Ini kita sebut sebagai daya paduan. Okay. Sebab dia gabungan antara Fy dan Fx. So, kita nak leraikan paduan ni. Okey. Okey. Satu daya yang bertindak ke atas sebuah bongkah kecil pada sudut condong theta. Sudut dia theta di atas ufukan. Okey. Leraian daya F kepada dua komponen. Okey. Leraikan kepada dua komponen dan magnitude dua komponen tersebut boleh dilakukan dengan mengikut langkah-langkah yang berikut. Okay, kita tengok step-step dia. Okay, step yang pertama ialah kita lukiskan komponen Fx dan kita lukiskan komponen Fy. Okay, cara dia senang je. Kamu ambil pembaris, kemudian kamu buat paksi Y, kemudian kamu buat paksi X. Okay. Boleh tutup mic dulu, siapa yang buka mic tu? Okey. Kemudian kita lengkapkan segi empat tersebut seperti ini. Okey, cara dia sama macam kita nak buat daripada leraian tadi tu kita gabung kan. Sekarang daripada gabung kita nak lerai, cara dia sama, kita buat segi empat tepat. Okey, kemudian hitungkan magnitude mengikut komponen. Okey. So, sekarang, contoh kita dah tahu F. Nilai F kita dah tahu dah 46 contoh. Ataupun cikgu bagi nombor yang senang lah. Kita bagi nombor 10 Newton. Okey, macam mana kita nak kira komponen Fy, macam mana kita nak kira komponen Fx. Kita akan guna balik ilmu trigonometri. Okey. Di mana Fx akan jadi F cos theta, Fy akan jadi F sin theta. Macam mana boleh jadi macam tu? Okay, kita tengok. Okey. 10 tu nanti dulu kita guna, sorry. Okey. Cuba bagi tahu cikgu, contoh theta. Okey, macam mana cikgu nak guna nak cari theta menggunakan cos? Okey, cikgu kena bahagi siapa dengan siapa? Okey, ingat lagi? Soh, Cah, Toa. Okey, kamu hafal macam mana? Betul lah cikgu. Soh, Cah, Toa. Okey, sekarang kita nak pakai Cah kan? Okey, kalau cikgu nak cari theta, cikgu akan pakai cos theta. Okey, cos theta, cikgu kena bahagi dengan siapa bahagi siapa? Fx bahagi Fx F. bahagi F. Okey. Sekarang cikgu ubah cikgu punya adjacent bagi hypotenuse. Okey. Sekarang cikgu ubah cikgu punya F pergi sini. Okey, cikgu akan dapat F cos theta sama dengan Fx. Okey, dapat tak kita dapat ni? Okey, betul? Dapat. Kita dapat? Okey. Okey, sekarang kalau cikgu nak cari sin theta, kita nak libatkan Fy. Macam mana kita nak libatkan Fy? Kita akan pakai theta kat sini. Betul tak? Theta ni akan sama dengan theta ni. Cek balik ilmu tingkatan matematik tingkatan 1. Okey, betul tak theta tu? Theta dengan warna pink cikgu lukis.
sama? Ha, betul. Betul kan? Sebab dia Z. Kan? Dia Z. Ha, sebab dia Z. Okey, jadi theta ni sama. Okey, jadi kalau theta sama, Allah. Okey, theta sama, jadi cikgu boleh guna, kalau cikgu nak cari theta kat sini, cikgu nak guna sin. Okey, cikgu kena bahagi siapa dengan siapa. Sin kita akan pakai opposite dan hypotenuse. FY bahagi F. Fy bahagi F. Okey, jadi cikgu pindahkan F di sebelah sini, kita akan dapat F sin theta sama dengan Fy. So, kita dapat tak formula ni? Dapat. Okey, dapat. Okey, so itu adalah macam mana kita cari Fy dan Fx. Okey. Okey, ataupun ada cara yang senang lah. Yang ini tips, lebih kepada tips yang cikgu terangkan tadi tu adalah macam mana dari segi trigonometri. Okey, tapi kalau tips dia senang, kalau cikgu ajar macam ni senang Okey, contoh kamu nak cari Fx. Okey, kamu nak cari Fx. Kamu tak ingat nak pakai cos ataupun nak pakai sin. Okey, ingat kalau dekat pakai cos, kalau jauh pakai sin. Okey, apa maksud jauh, apa maksud dekat? Okey, kamu nak cari Fx. Kalau theta ni duduk dekat dengan Fx, kita pakai cos. Boleh? Cikgu ulang. Kalau kamu nak cari Fx, okey, kemudian theta ni duduk dekat dengan Fx, kita guna cos. Okey, sekiranya kamu nak cari Fx, okey, tapi theta kamu duduk di sini. Theta dia jauh ke dekat? Jauh. Jauh. Jadi kita pakai sin. Kamu boleh tulis F sama dengan Fx sama dengan F sin theta. Okey, itu sebenarnya. Kita tak boleh hafal macam ni je. Ini adalah konsep asas berdasarkan gambar rajah seperti ini. Tapi kalau dia ubah kedudukan theta tu, kamu kena bijak nak pakai cos ataupun nak pakai sin. Jadi tips dia kamu tengok cos dia punya theta jauh atau dekat. Okey, contoh dekat sini. Gambar rajah ni betul sebab dia kata gambar rajah ni betul lah. Pakai formula tu boleh. Sebab apa? Bila kita nak cari Fx, kenapa pen? Ya Allah. Okey, bila kita nak cari Fx, theta dia dekat dengan Fx. Okey. Kalau cikgu nak cari Fy, theta dia jauh ataupun dekat daripada Fy? Jauh. Jauh. Jadi kita pakai Sin. Sin. F sin theta. Okey, boleh faham itu kita punya cara kita nak selesai masalah, kita tengok dekat atau jauh. Tapi dari segi pemahamannya adalah sebenarnya kita boleh jelaskan menggunakan penjelasan trigonometri. Okey, sekarang kita tengok aktiviti ni. Okey, kita tengok aktiviti yang pertama ialah aktiviti makcik ni sedang mengemok lantai. Okey. So kita tengok cuba kita tentukan apakah komponen mengufuk dan komponen menegak bagi daya tolakan makcik ni. Ni daya tolakan dia. Okey, jadi apa perlu cikgu buat? Cikgu akan buat dia punya daya mengufuk dan daya menegak. Okey, kemudian cikgu tandakan sini sebagai Fx dan sini cikgu tandakan sebagai Fy. Okey, sekarang ni siapa boleh bagi tahu cikgu apakah Fx? Macam mana kita nak kira magnitude Fx? Okey, kamu tengok theta dia dekat atau jauh dengan Fx? Dekat. Okey, dekat. Jadi, formula cikgu ialah daya paduan F pakai cos ke sin sebab F dekat? cos. Cos theta. Betul? 90 darjah. Okey, ataupun kita gantikan F kita berapa? 32.
Okay, cos theta kita 60. Okay, so cuba 60. kira dapat berapa? 16. Okay, 16 Newton. 16. Okey, sekarang dia kata tentukan juga komponen menegak. Komponen menegak kita macam mana? Fy, kita tengok theta dia jauh ke dekat dengan Fy? Jauh. Jauh. Jadi kita akan pakai Sin. sin. Okey. F F sin. sin theta. Okey, F dia 32, sin theta dia 60. Okey, so dapat berapa? Cikgu kalau ada perpuluhan nak ambil sampai berapa? Macam biasa, ambil 2 titik puluhan. Dapat 27.71 Newton. Okey, Newton. Okey, pandai. Okey. So itu mudah kan? Okey, sekarang kita tengok aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti yang kedua, okey, ini kita kena tengok betul-betul sebab sudut yang dia bagi adalah dekat lain. So macam mana kita nak buat Okey, kita baca soalan dulu. Dia kata seorang budak sedang naik gelongso. Kemudian dia kata tentukan magnitude bagi komponen bagi berat murid tersebut yang selari dengan satah condong. Yang selari dengan satah condong. Kita tengok. Ini adalah dia punya berat. Ini adalah dia punya satah. Pakai pen warna lain. Ini dia punya berat. Ini dia punya satah. R dia macam mana? R dia mesti berserenjang dengan kita punya satah, iaitu gelongso ni. Ataupun kita sebut sebagai Fy. Ini kita punya Fx. Fy, Fx pula. Sekejap. Ini kita punya yang lain lah, yang lawan daripada Fy. Dan ini kita punya Fx1. Dan ini kita punya Fx2. Ini 1, Fy2. Sekarang ni bagi tahu cikgu, kalau komponen berat murid yang selari dengan satah condong, yang mana satu? Fy1, Fy2, Fx1, Fx2. Which one? FX1. Fx1. Sebab kita nak cari yang W ni, kita akan leraikan ke sini, betul? Jadi, siapa boleh bagi tahu? Sekejap. Sebelum tu. Kita dah detect dah Fx1. Sekarang macam mana kita nak tentukan daya mengufuk ni? Sekarang ni kita kena cari masalah kita, masalah problem kita tak ada theta kat sini. Boleh nampak ke? Nasuhah terkeluar. So cara kita nak cari theta dekat sini, kita kena pakai balik ilmu tingkatan 1. So kalau dekat cikgu bagi triangle macam ni, kalau dekat sini 90, sini 50, maksudnya dekat sini berapa? Segitiga jumlah dia adalah 180. 40. Betul. Jadi theta kita ialah 40. So untuk cari Fx1 ataupun Fx1, bersamaan dengan jauh ke dekat dulu. Jauh ke dekat? Dekat. Jadi kita akan pakai cos. So F. Dekat sini bukan F lah. Siapa daya paduan kita? 300N. W kan? W cos theta. Ataupun gantikan 300 cos 40. So dapat berapa? 229.81. Pandai.
Okay, now kita nak cari untuk komponen berat murid yang berserenjang dengan satah condong. Which one? Bukan, okay, fx1 kita dah dapat, okay, fx2, fy1, fy2. Mana satu? Komponen berat murid yang berserenjang dengan satah condong. FY2. Okay, fy2. Sebab ini adalah satah condong. Ini adalah satah condong. Kita punya gelongso. So, yang berserenjang ialah fy2 lah. Okay, so fy2. Okay, kita tengok. Theta dia dekat ke jauh? Jauh. Jauh, jadi kita akan pakai sin. So, f sin theta. W sin theta. Okay, so W kita 300 sin 40. Okay, so kita dapat apa? 192.884 Okay. So Newton. macam tu lah macam mana kita kira magnitude leraian daya. Okay. Okay, sekarang kita teruskan kepada contoh satu. Okay, contoh satu. Kita diberi satu bongkah yang mana sebuah bongkah kayu itu sedang ditarik oleh daya T. Okay, daya T. Okay, yang mencondong sudutnya 30 darjah. Okay, di atas permukaan mengufuk. Jadual 1.5 menunjukkan maklumat-maklumat yang ada. Okay, berat dia berapa, tarikan dia berapa, normal dia berapa, geseran dia berapa. Soalan A, hitungkan magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Okey, tanpa tengok buku teks, okey, cuba kamu selesaikan. Okey, tanpa kita buat sama-sama lah. Okey, kita tanda dulu. Okey, dekat sini kita dah ada komponen mengufuk ke belum? Komponen mengufuk dia merujuk kepada siapa? Garisan yang mana satu? Garisan putus-putus tu kan cikgu? Okey, betul. Garisan yang putus-putus ni. Okey, komponen menegak merujuk kepada siapa? R. Okey, R. Okey, ni kita punya komponen menegak. Okey, jadi macam mana kita nak hitungkan magnitude? Kita tengok, cikgu tanda ni fx. Okey, kita tengok kepada komponen. Sekarang ni kita nak buat mengufuk dulu. Okey, komponen mengufuk ialah fx. Okey, kita tengok fx dengan kita punya theta jauh ke dekat? Dekat. Okey, jadi kita pakai Cos. okey. Dekat sini, kat depan ni siapa? Siapa kita punya daya paduan? T. T cos theta. Okey, T kita ialah 36. 36 Newton. Okey, cos 30. So, kira saja. Okey. Okey, dapat tak jawapan? Dapat Berapa? 31.18. Darjah pula, Newton. Okey. Okey. Now, kita tengok menegak. Okey, menegak kita rujuk kepada R. Okey, kita dah maklum kita punya theta ialah jauh. Bila jauh kita akan pakai sin. Okey. T sin theta. T kita 36 sin 30. Okey. So, cuba kira, tengok, kita cek dapat jawapan atau tidak. Dapat 18 Newton. Okey, sama. Komponen okey, 18 Newton. Okey. Seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, ni soalan A. Okey, soalan B. Okey, soalan B pula tanya, tentukan magnitude arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, sekarang nak habis masa dah. Okey, sekarang kita dah tahu dah R kita berapa. R kita ialah 18 dan kita punya garisan putus-putus ni okey ialah 31.8.
Okey, sekarang ni cikgu nak bagi tahu. Okey, garisan putus-putus ni ialah lawan kepada FR. Okey, boleh terima tak? Okey, 31.8 Boleh. ni adalah lawan kepada FR. Boleh? Cikgu sekarang cikgu turunkan dia. Siapa yang tak boleh terima? Tak faham kenapa? Okey, cikgu harap semua faham Okey, sebenarnya daya ni sebenarnya berserenjang dengan FR. Okey, jadi bila dia suruh cikgu cari daya paduan, kamu rasa dekat dalam sistem ni daya paduan dia ada satu ataupun ada dua? Dua. Okey, ada dua. Sebab apa? Kalau kita check kalau kita check kalau kita check daya kat sini lain. Daya FR pun lain. FR kita 20 Okey, maksudnya boleh tolak ni. Ada beza. Maksudnya ada daya paduan. Kemudian daya FR dengan daya 20 daya berat pun lain. Okey, jadi dekat sini ada juga daya perbezaan. Maksudnya ada juga daya paduan untuk yang berserenjang ni. Jadi bila macam tu, kita kena buat dua daya paduan. Satu daya paduan mengufuk, satu lagi daya paduan menegak. Okey, cara dia senang saja. Kalau untuk paduan mengufuk, kamu nak ambil daya yang mana satu? Dua daya yang mana? 20 dengan 31. Okey, 1.18. so kita ambil yang besar, kita tolak yang kecil. Okey, so kamu dapatlah. Okey, tekan kalkulator jap. Dapat apa? 11. 11.18. 9.8 Newton. So ini adalah daya paduan untuk mengufuk. Boleh bagi tahu cikgu tak kotak ni bergerak ke kanan ke kiri? Ke kanan. Ke kanan, ke arah daya yang lebih besar. Okey, kalau menegak, kita nak ambil daya yang mana satu? Yang besar tolak kecil. 24. 24 tolak 18. Okey, saya dapat berapa? Dapat 6. 6. Okey, 6 Newton. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak dia bergerak ke atas ke dia bergerak ke bawah? Ke bawah. Lebih maksudnya dia akan ke bawah sebab maksudnya dia berat dia lebih. Inilah. Ini dia duduk atas apa Dia tak beritahu duduk atas apa. Okey, boleh faham kan setakat ni secara ni roughly. So nanti boleh tengok kalau nak ulang kaji, tengok balik dekat penyelesaian ni. Nanti boleh faham lah apa yang cikgu cakap tadi. Okey, kita tengok contoh dua secara pantas dalam masa 6 minit. Okey, last dah. Okey. Contoh dua tadi macam gelongso. Okey, yang mana kita punya tita ni duduk dekat tempat lain. Dia tak bagi siap-siap kat sini. Okey, jadi dia kata yang pertama ialah langkarkan komponen berat bongkah yang selari dengan permukaan condong. Okey, yang pertamanya kita kena lukis dulu siapa yang berserenjang dengan normal. Yang berserenjang dengan normal ialah this one. Okey, cikgu namakan dia FY1. Okey. Yang itu sukati kamu nak namakan macam mana pun. Okey, kemudian cikgu nak buat daya yang mengufuk. Okey, sebab ini Y kan. Jadi cikgu nak buat yang FX pula. Ini FX1 dan lawan kepada FX1 ialah FX2. Okey, siapa yang tak faham dekat sini? Yang ni, kenapa cikgu buat macam ni? Dan macam mana cikgu buat? Okey, clear kot Okey, tak apa. Nanti boleh tanya. Okey, next ialah kita nak tentukan tita dulu. Sekarang kita dah buat dah. Tita kita macam mana nak buat? Kita panjangkan garisan ni. Okey, kemudian kita nak cari tita. Tita kat sini. Okey, so kita anggap ni macam satu segitiga. Okey, kalau sini 60, sini 90, sini berapa? 180. Kalau 90, tinggal 90. 90 tolak 60, 30. Okey, jadi tita kita adalah 30. Okey, settle dah. Okey, sekarang baru kita jawab soalan. Soalan kata dia nak komponen berat bongkah
yang selari dengan permukaan condong. Yang mana satu? W ni kita lerai belah sini, belah sini. So yang kita nak sekarang ni yang selari dengan condong. So fx1 ke fy1? fx1. fx1, pandai. Okey, fx1 kita tengok theta kita jauh ke dekat? Dekat. So kita pakai cos. Okey, lepas tu dekat depan ni kita apa nak letak? Depan cos. W. W cos theta. Okey, W kita 24. Cos kita, cos ialah 30. Okey, tekan kalkulator. Dapat 20.78. Okey, 78 Newton. Okey. Now, soalan yang kedua. Yang selari. Oh, dia nak dua. Satu dia nak yang selari, satu lagi dia nak yang serenjang. Okey, bagi tahu cikgu, yang serenjang mana satu? Yang berserenjang dengan condong. Yang berkait dengan berat. Kamu boleh je cakap, cikgu tindak balas normal kan berserenjang juga dengan condong. Betul, tapi dia kata komponen berat. Okey, jadi FY1. Okey, FY1 kita tengok jauh atau dekat dengan theta. Jauh. Jadi kita pakai Sin. okey, so W sin theta, W 24 sin theta 30. Okay, so tekan saja kalkulator. 12 Newton. Okey, seterusnya, tentukan daya yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, kita padam sekejap. Okey, kita buat secara pantas. Ni kita dah tahu 12. Ni kita dah tahu 12 juga. Ni kita dah tahu 20.78. Okey. Kamu rasa berlawanan dengan 20.78 ni ada tak? Okey, tips dia dekat sini ialah licin. Okey, kalau dalam soalan dia cakap licin, maksudnya daya geseran tak ada. Bongkah ni bergerak ke bawah kan? Bila dia bergerak ke bawah, maksudnya akan ada daya geseran sepatutnya. Tapi kalau dalam soalan kata licin, itu bermaksud tak ada daya geseran. Okey, tolong jot down Okey, jadi kita boleh anggap ini adalah kosong. Okey, now kita nak tentukan daya paduan. So, kita tengok daya paduan yang menegak. Okey, menegak kamu tengok 12 dengan 12. Ada beza tak? Tak ada. Tak ada. Jadi 12 tolak 12. Daya paduan ada? Tak ada. Daya paduan tak ada. Okey, kalau dari segi mengufuk pula, okey, mengufuk kita tengok. Okey, ada beza? Ada. Ada. Okey, jadi daya mengufuk, daya paduan dia adalah 10.78. Okey, boleh. Okey, now sekarang Boleh, cikgu. okey, hitungkan pecutan. Sekarang ni dia masuk satu lagi, pecutan. Okey, bila dia kata hitung pecutan, maksudnya kita kena pakai F equal to MA. Okey. Bila F equal to MA, F ni kita nak pakai F siapa? Daya paduan kita ada yang mana je? 20.78 Okey. Newton. M? M 2.4 kg. Okey, pandai. Kita bahagi je 10, dapat 2.4 kg. Kita boleh cari A. Okey, masa dah habis. Okey, nanti boleh bagi jawapan dekat cikgu A di Telegram. Okey, cikgu rasa itu je untuk kelas hari ini. Okey, nanti cikgu akan bagi latihan yang seterusnya di Telegram. Okey, sebenarnya masa dah nak habis. Okey, boleh faham? Faham, cikgu? Faham Okey, nanti cikgu akan bagi latihan. Kalau tak faham, kita akan buat sesi tutorial pula. Soalan yang sama je. Okey, so thank you sangat siapa yang join hari ini.